Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan terus masuk ke juzuk 24. Juzuk ni, dia bawa kita betul-betul ke tengah kancah perjuangan di Mekah. Jom kita sama-sama selami huraian dari tafsir Ibn Kathir untuk faham apa sebenarnya mesej-mesej paling penting dalam juzuk ni. Jadi, apa plan kita? Mula-mula, kita kena faham dulu feel suasana di Mekah waktu tu. Lepas tu, kita akan bedah 3 surah utama. Az-Zumar, Ghafir dan Fussilat. Dan akhir sekali, macam biasa, kita akan cuba kutip apa pengajaran paling utama yang boleh kita bawa balik. Baiklah, jom kita mula. Kenapa kita kena betul-betul faham konteks Mekah ni? Kenapa ia sangat-sangat penting? Sebabnya, ketiga-tiga surah dalam juzuk ni, ia bukan sekadar wahyu biasa. Cuba bayangkan, ia macam survival kit atau bekalan kekuatan untuk para sahabat yang masa tu memang tengah teruk diasak dari kiri, kanan, depan dan belakang. Dan cuba kita perhatikan aliran cerita dalam juzuk ni. Menarik sangat. Dia bermula dari dalam diri kita, pemurnian jiwa dalam surah Az-Zumar. Lepas tu, iman yang dah murni tu diuji pula dalam pertarungan hujah dalam surah Ghafir. Dan kemuncaknya, semuanya dibuktikan dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang luas ke alam semesta ni dalam surah Fussilat. Kan? Satu perjalanan yang sangat lengkap dari dalam keluar. Okey, jom kita masuk ke surah Az-Zumar. Surah ni, dia fokus pada medan perang yang paling utama sekali. Bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri, hati dan jiwa kita. Dan kalau kita tengok huraian Ibn Kathir, apa lawan kepada ikhlas ni? Iaitu syirik. Dan puncanya apa? Puncanya adalah kesombongan, rasa ego, rasa tak nak tunduk pada kebenaran. Jadi surah ni sebenarnya adalah satu seruan yang sangat kuat untuk kita, jom, kita reset dan murnikan balik niat kita dalam semua benda yang kita buat. Dan dekat sinilah terletaknya rahsia kekuatan jiwa seorang mukmin. Macam seekor burung, dia perlukan 2 sayap untuk terbang. Sayap pertama, harapan atau raja. Sayap kedua, ketakutan atau khauf. Kena seimbang. Harap sangat pada rahmat Allah, tapi dalam masa yang sama, takut juga pada keadilannya. Keseimbangan inilah yang jaga kita supaya tak cepat putus asa dan pada masa yang sama tak jadi leka sampai seronok buat dosa. Dan ayat ni, Masya Allah, inilah kemuncak harapan. Cuba kita renungkan sekejap. Selepas macam-macam dosa kita buat, silap sana sini, Allah sendiri yang panggil kita. Wahai hamba-hambaku, jangan putus asa. Ini bukan sekadar ayat, ini adalah satu jemputan. Pintu taubat tu sentiasa terbuka luas. Tak kiralah sebesar mana pun kesalahan kita. Surah ni juga bagi kita satu gambaran yang macam tengok filem blockbuster pasal hari kiamat. Mula-mula, tiupan pertama sangkakala, sunyi sepi, semua musnah. Lepas tu, tiupan kedua, semua bangkit serentak. Dan babak kemuncaknya, manusia diarak dalam kumpulan-kumpulan. Inilah Zumar tu. Ada rombongan ke syurga, ada rombongan ke neraka. Dari perkataan Zumar ni lah nama surah ni datang. Okey, dah selesai dengan perjuangan dalaman. Sekarang kita beralih pula ke surah Ghafir. Dalam surah ni, iman kita diuji di gelanggang yang lebih besar, di arena terbuka, berdepan terus dengan kuasa besar dan kezaliman. Menariknya, di awal-awal surah ni, Allah terus perkenalkan dirinya dengan 4 sifat ni. Ia seolah-olah macam menetapkan rules of engagement atau peraturan permainan. Dia kata, aku ni ghafiruz zambi, pengampun dosa, dan qabilat taubi, penerima taubat. Tapi, dalam masa yang sama, aku juga syadidul iqab, sangat berat azabnya. Nampak tak? Sekali lagi, tema keseimbangan antara harapan dan takut tu ditegaskan betul-betul. Sebab tu, nama lain surah ni ialah Al-Mu'min atau orang yang beriman. Kenapa? Sebab ia merujuk kepada seorang wira yang tak ramai kenal. Seorang unsung hero yang datang dari tempat yang paling tak dijangka. Dari kalangan keluarga Fir'aun sendiri. Dia ni sembunyikan imannya, tapi bila tiba masa yang genting, dia bangkit pertahankan Nabi Musa. Dan inilah contoh terbaik diplomasi dalam berdakwah. Bijak betul. Dia tak serang melulu, tak maki hamun. Sebaliknya, dia guna logik. Dia buat perbandingan. Dia kata, kamu ajak aku pada benda yang tak ada ilmu, tak ada asas. Aku pula ajak kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun. Nampak tak bezanya? Hujah dia sangat tenang, tapi menusuk. Dan ini salah satu mesej yang paling menenangkan jiwa dalam Al-Quran, saya rasa. Bayangkan, waktu kita rasa sorang-sorang berjuang kat bumi ni, rupanya, malaikat-malaikat yang paling agung, yang memikul arash, tengah sibuk doakan kita. Doakan keampunan, doakan kebaikan untuk kita. Sokongan dari langit ni memang luar biasa kan? Baik, sekarang kita zoom out. Kita beralih ke surah Fussilat. Kalau tadi kita bincang pasal dalaman diri dan sejarah manusia, sekarang skopnya diperluaskan ke
seluruh alam semesta. Nama surah ni pun dah hebat. Fussilat, yang bermaksud dijelaskan dengan terperinci. Jom kita tengok apa yang dijelaskan. Surah ni bawa kita macam dalam satu dokumentari penciptaan alam. Fasa pertama, Allah cerita tentang penciptaan bumi. Ia berlaku dalam 2 tempoh masa. Dan kemudian, dalam 2 tempoh masa lagi, Allah sempurnakan pula penciptaan 7 lapisan langit. Apa yang kita boleh faham dari sini? Penciptaan alam ni bukan prakadabra jadi macam tu je. Ia satu proses yang sangat terperinci, terancang dan penuh dengan kebijaksanaan. Bukan berlaku secara rambang atau kebetulan. Kemudian, ada satu gambaran hari akhirat dalam surah ni yang memang boleh buat kita meremang, iaitu bila anggota badan kita sendiri jadi saksi. Cuba bayangkan, kita kat mahkamah Allah, mulut kita terkunci, cuba nak menipu. Tiba-tiba, kulit kita, mata kita, telinga kita, semua mula bercakap, menceritakan semua benda yang kita dah buat. Dan bila ditanya, kenapa korang jadi saksi lawan Tuhan sendiri? Kulit tu akan jawab, Allah yang buat kami boleh bercakap. Dialog ni, ia satu penegasan yang mutlak, yang tak boleh disangka lagi. Tak ada satu benda pun yang kita boleh sorok dari Allah. Ia macam peringatan yang setiap perbuatan kita, walau sekecil zarah, ada CCTV yang merakam dan semuanya akan ditayangkan balik nanti. Okey, kita dah lalui perjalanan dalam 3 surah yang hebat ni. Dari Az-Zumar ke Ghafir dan Fussilat. Jadi, apa rumusan dia? Apa toolkit atau bekalan yang boleh kita kutip untuk membina satu jiwa yang betul-betul kental? Ada 5 tunjang utama kat sini. Pertama, ikhlas. Jadikan ia teras semua amalan. Kedua, optimis dengan rahmat Allah. Ketiga, berani. Tapi berani yang bijak, yang berdiplomasi. Keempat, selalu renung kebesaran Allah pada ciptaannya. Dan kelima, sentiasa yakin dengan janji kemenangan dari Allah. 5 ramuan inilah yang bila digabungkan akan membentuk satu pribadi Muslim yang sangat teguh, yang tak mudah goyah walau apapun ujian yang datang. Jadi, kesimpulannya, Juzuk 24 ni macam satu manual yang lengkap. Ia ajak kita untuk sentiasa muhasabah ke dalam diri, perhatikan sekeliling kita dan dongak ke langit untuk lihat kebesarannya. Semua ni untuk apa? Supaya kita dapat jalani hidup ni dengan ikhlas, dengan harapan dan yang paling penting, dengan kesedaran penuh yang kita semua satu hari nanti pasti akan kembali kepadanya. Fikir-fikirkanlah.